Okey, kita sambung balik pasal kita dekat tenaga kinetik kan. Sekarang dah senang dah, boleh belajar aman-aman. Baby indah tadi semua senyap tidur dah. Okey, so sekarang ni kita nak masuk balik tenaga kinetik. Tadi kita berhenti pada soalan yang gambar burung tu kan. Sekarang ni kita tengok ada latihan contoh yang seterusnya. Sama je kan. Amen. Tada. Siapalah orang punya yang buat slide ni. Kita guna pinjam slide dia. Okey. So tengok kat sini soalan dia, berapakah tenaga kinetik objek. So objek lembu tu. So kita tengok situ. Mass dia dah bagi, jisim dia dah bagi, iaitu 100 kg. Nanti sekarang ni masuk je M ni sama dengan 100. Laju dia, okey, tadi tersalah sebut kan dekat video yang sebelum, tersebut hal laju, bukan hal laju ya. Laju. So laju ni 50 meter sesaat. So gantikan masuk pada V. Okey. Tu V tu ganti masuk dengan laju. Lepas tu kuasakan 2 dulu, nanti darab 100, lepas tu bahagi dengan 1/2. Ingat ya, nilai ni 1/2 ni pemalah constant. Jangan tukar. Memang dalam rumus macam tu. So kalau untuk tenaga kinetik, untuk nak kira berapa, E tanda K kecil stand for kinetic. So bila darab semua, tekan kalkulator, dapat 125 kilo joule. Okey. Okey, kita tengok soalan lagi. Ada 2 soalan. Cara kira sama. Kalau tak faham, tengok banyak kali lagi. So sekarang ni kita tengok pada satu objek. Okey. Kat sini objek tu dia tanya macam biasa, soalan dia berapakah tenaga kinetik objek. So soalan matematik yang straightforward kan. Memang sains tapi macam buat matematik senang je, darab kan, darab lepas tu ada 1/2 tu, bagi 2 lah ya. Jangan tukar 1/3 ke 1/4. Nilai tu constant, pemalah. Okey, sekarang buat lupa rumus pun sikit je. So tengok kat sini, mass dia apa? Kalau dalam gram, tengok tu. Dalam 10 dia ada objek kat situ, apa dia? 10 gram. Tukar. Kita kata apa, korang tolong jangan buat careless ni. Tolonglah. Ya. Kalau jisim tu dia minta, dia memang pada asal dia kata di mana jisim tu mesti unit dia dalam kg. Kalau dia bagi kat situ 10 gram, tolong tukar jadi kilogram dulu. Jadi 10 gram bahagi dengan 1000. Tengok ni. Nah, macam mana nak menukarnya tempat tu. 10 gram bahagi 1000. Bila bahagi 1000 tak payahlah nak conteng-conteng kat sini kan. Tak pun tekan je kalkulator. Korang ada kalkulator canggih korang tu, pakai. Okey. So kalau kat sini dia bergerak titik perpuluhan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab bahagi 1000. So ada 3 sifar. So 1, 2, 3 dot. So sifar pelan sifar 1. Tu dia. Sifar pelan sifar 1 kilogram darab dengan 50. Kuasakan 2 dulu 50 tu. Okey. Janganlah pergi darab ni, lepas tu korang kuasa 2. Oh, salah besar. Jangan ambil yang ini darab dengan ini kuasa 2. Tak, 50 ni kuasakan 2 dulu, baru darab dengan yang nilai di sini dan darab dengan separuh. Ya. Pun bahagi 2 lepas tu. Senang kan? Oh, orang yang punya slide ni nama dia Khairi. Biasanya author tulis tu Khairi. Terima kasih dekat Encik Tuan Khairi ni, dapat pahala dia share ilmu kan. Okey. So kita masuk dekat sini. Dia cerita Alkisahnya di sini, prinsip keabadian tenaga. Apa pula prinsip keabadian tenaga? Tenaga terabadi. Tenaga tu sama je bila dia pindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain kan.
katakanlah tenaga keupayaan graviti. Okey? Tenaga turun. Masa ke atas tu dia tersimpan dengan ketinggian sesuatu, katakanlah 10 joule. Bila kata dia turun, tenaga dia berubah jadi tenaga kinetik kan. Bila turun dia bergerak kan, bergerak adalah tenaga kinetik. Jadi tadi tenaga yang tersimpan dalam bentuk tenaga keupayaan bila bertukar menjadi tenaga kinetik, kalau katakan di situ tenaga yang tersimpan padanya adalah 10 joule, bila katakan tenaga kinetik yang katakan bergerak dah tu kan pun tetap sama 10 joule. Itu apa cuba yang dia nyatakan dalam slide ni. Kita baca slide ni dulu. Jumlah tenaga adalah mala. Allah, apa tu istilah macam tu, jumlah tenaga adalah mala. Macam itulah samalah. Ya. Tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh bertukar bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini dah belajar masa dalam sekolah rendah. Cubalah ingat balik. Tenaga memang tidak boleh dimusnahkan, tapi dia boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jumlah tenaga dimalakan maksudnya sama, kan? Okey. Bila kata kita total lah balik, semuanya mesti sama. Tengok slide ni balik. Nampak tak dia berubah? Tenaga keupayaan kata berubah kepada tenaga kinetik, dia sama nilai dia 10 joule, 10 joule. Kalau katakanlah ada tenaga kinetik 3000 joule, bila dia tukar jadi tenaga keupayaan sama juga 3000 joule. Janganlah diambil kira nanti masa akan datang nanti mulalah kenapa dia tak sama dah dengan tenaga yang tersimpan. Sebab ada certain tenaga dibebaskan kepada jenis-jenis tenaga lain. Contohnya bila bergerak, tenaga kinetik tadi berisi dia ada tenaga haba. Kadang-kadang bila dia terkeluar menjadi tenaga haba, so tu pasal bila kita jumlahkan balik, tenaga dia tak sama balik dengan tenaga asal. Itu rasa akan dibincangkan bila dekat universiti balik kot. Universiti nanti. Mungkin tak ingat dah. Dah lupa dah. So sekarang ni korang punya fikir, jangan fikir lain. Tenaga tu, kalau tenaga keupayaan dia 1000 joule. So bila ditukar jadi tenaga kinetik, tetap 1000 joule. So kita tengok sini, prinsip keabadian tenaga. So kita tengok sini, keabadian tenaga. Okey. Apa ni? Tadi kata sama kan korang ni. Tengok tenaga keupayaan MGH. Mana pen? Dia belang-belang lah pula. Okey. Okey. Tengok tenaga keupayaan sama dengan apa? EP MGH. M dia bagi 30 meter. Okey. M dia bagi 30 meter pula. Dia punya ketinggian adalah 30 meter. Dia punya GC adalah 3. Graviti kita 10. Bila darab semua sama dengan 900 joule. Tapi tenaga kinetik kat sini 0 joule. Ingat, apabila kita campurkan semua, dia mesti jadi 900 joule. Tapi kenapa pada keadaan ini dia katakan tenaga kinetik ni adalah kosong? Siapa-siapa boleh jawab sebelum kita bagi penerangan? Siapa boleh bagi jawapan sebelum kita bagi penerangan? Tenaga yang duduk kat atas tu tadi, dia cakap apa? 900 joule. Tapi tulis kat situ, teacher ni penipu. Jadual tadi tipu lah. Bila dia kata tadi kinetik, kalau katakan kinetik keupayaan 900 joule, bila berubah menjadi kinetik pun mesti jadi 900 joule. Betul tak? Tapi kat sini kenapa slide ni macam ni? 900 joule keupayaan, tiba-tiba kinetik kosong. Jawab dulu. Kenapa?
Kalau tanya face to face pun tak jawab kan. Kalau video langsung lah, tunggu-tunggu tak jawab. Lepas tu suruh jawab soalan, taknya jawab. Okey, keupayaan. Keupayaan tadi 900 joule. Kinetik mesti kena benda tu bergerak. Dia duduk kat atas tu, bergerak tak dia? Tidak. Jadi tenaga kinetik adalah kosong. Bila dia start berubah, iaitu bergerak, apa-apa saja yang bergerak mestilah kinetik. Kena ingat tu. Okey. Dia akan tukarlah, nanti akan jadi 900 joule. So kita tengok kat sini. Okay. Oi. Dia belang-belang sikit. So tenaga keupayaan, so dapat 900 joule mgh. So pada katakan ketinggian 10, tadi asal 30 meter kan, tinggi tu. Pada ketinggian 10 meter, kita kira berapa pula dah. Dia nak berubah dah ni. Dia makin kurang. Tenaga keupayaan tu dia makin kurang. Dia jadi 300 joule. Okey? 300 joule. By the time dia sampai bawah, tenaga keupayaan pula sebenarnya sifar. Berapakah laju buah kelapa sekarang? So, kita ganti masuk. Tenaga asalnya adalah 600. Nampak tu? 600. Dia nak tahu laju. Boleh cari dah. Kalau dia 600, ganti masuk. Sebab kita tahu macam mana pun, pada kedudukan ini, dia nak cari pada kedudukan yang ini, pada yang kedudukan 10 meter, bukan yang asal tadi. So kita ambil 900 joule yang asal atas tadi. Lepas tu dengan kedudukan jadi tengah-tengah, waktu tu tenaga keupayaan dah berubah. Berubah jadi 300 joule. So 900 tolak 300 jadi 600 joule. Ingat, bila dia dah berubah kedudukan, jadi tenaga keupayaannya pun wajib berubah. Okey, pada keadaan di sini, dia berapa dah tenaga dia? So ini yang asal tadi 900 tolak dengan 300 dah dapat 600 joule. So baki dia nak turun ni, ada lagi 600 joule. So gantikan masuk 600 joule dengan sama dengan masuk je balik rumus ni. Kita nak tahu dia punya laju, setengah darab 3 darab V kuasa 2. Macam mana kalau untuk yang kes ini? Okey, 1/2 setengah ni maksudnya bahagi 2 tau. Bawa pergi sebelah, kita akan darab dengan 2. Jadi 600 darab 2 dapat 1002. Ini bawa pergi sebelah darab. Okey, dah jadi 1002 kan. Bayangkan 1002 dalam kepala. Lepas tu 1002 sebelah sini darab. Apabila bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi bahagi. 1200 bahagi dengan 3 sama dengan 400. So kita dapat V kuasa 2 400. V kuasa 2 sama dengan 400. Jadi kalau nak V sahaja, kita puncakan benda ni. Kita puncakan skrin ni. So 400 bila kita puncakan V, maka dapat 20 meter sesaat. Kita tak nak tunjuk atas kertas sebab tahu ada yang tak faham ni. Tolonglah WhatsApp teacher ataupun tinggalkan komen. Nanti kita akan tunjuk gambarnya ataupun kita akan tunjuk dan snap hantar. Tak kisahlah video call ke apa ke.